Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh barisan pegawai tadbir masjid kerana menjemput saya pada malam ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk hidup ini. Saya suka bercakap dan mengatakan kita hidup pada saat ini bukan disebabkan kita mahu hidup. Kita hidup sehingga saat ini disebabkan Allah mahukan kita hidup. Kita jangan lupa bahawa yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Kita jangan lupa bahawa kita ini di dalam takdir Allah. Kita jangan lupa bahawa kita ini di dalam perintah hukum Allah. Kita selalu lupa, yang mana kita rasa kita boleh menentukan takdir kita, dan kita terlupa siapa yang menjadi pentakdir itu, iaitu Allah. Maka hidup yang Allah bagi kepada kita ini tidak lama, tuan-tuan. Ada orang yang Allah berikan peluang hidupnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun, 70 tahun. Kita kena bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita buat dengan hidup ini? Apa yang telah kita lakukan dengan peluang yang Allah beri kepada kita dengan peluang hidup ini? Apakah kita gunakan peluang ini pada semua perkara yang Allah sayang? Apakah kita berjaya menjadi seorang hamba Allah seperti mana perjanjian kita dulu di alam arwah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami menyaksikan ya Allah. Tatkala Allah bertanya kepada kita, adakah aku ini Tuhan kamu? Lalu kita semua menjawab qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami menjadi saksi bahawa Engkau adalah Tuhan kami. Inilah pengakuan kita semasa kita semua dulu berada di alam arwah. Lalu datang satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman alamul arwah dulu kita telah berkumpul di dalam kelompok yang sama. Maka tatkala kita di dalam dunia ini, kita akan bertemu dengan kelompok kita yang telah kita
dihimpunkan di alam arwah itu pada kelompok yang sama. Kita kena bersyukur kerana kita telah dipilih oleh Allah berada di dalam golongan orang mukmin dan orang Islam. Kita tak minta pun. Semasa kita dilahirkan, kita keluar daripada perut ibu seorang yang mukmin dan muslim. Kita tidak pernah meminta dan kita sendiri tidak tahu. Yang kita keluar daripada rahim seorang ibu yang mukmin dan muslim. Ada orang yang ditakdirkan ia keluar daripada rahim seorang ibu yang Yahudi dan Nasara. Dan mereka berusaha mencari hidayah demi hidayah untuk mendapat tempat kembali sebagai hamba Allah. Kita lahir sahaja daripada seorang ibu yang mukmin dan muslim, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, ada orang yang dilahirkan sebagai seorang mukmin tetapi dimatikan sebagai seorang yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ada orang yang dilahirkan sebagai seorang yang kafir tetapi dimatikan sebagai seorang yang mukmin. Ingat, Sayyidina Rasul pernah berpesan kepada kita supaya kita membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, dia takut saat kembalinya kepada Allah, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia sentiasa mengamalkan doa ini dan dia tidak pernah meninggalkannya. Pada ketika itu, tuan-tuan, berlakunya seorang awliya illah yang bernama Hasan Al-Basri. Tinggi dan kuat takutnya Hasan Al-Basri ini, tuan-tuan. Satu hari sahabatnya memberikan ia segelas air. Ketika ia memegang segelas air ini, tuan-tuan, lalu ia pengsan. Setelah ia sedar daripada pengsannya, lalu sahabatnya bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai sahabatku, kenapakah engkau pengsan setelah engkau memegang dan melihat segelas air ini? Apa kata Hasan Al-Basri? Ketika aku memegang gelas dan melihat air yang berada di dalam gelas ini, aku melihat dan aku sedang memikirkan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ahli neraka meminta kepada ahli syurga, agihkan kepada kami akan nikmat yang telah engkau dapat. Yang mana ahli neraka ini, kata Hasan Al-Basri, mereka akan meminta daripada ahli syurga, wahai ahli syurga, berilah kepada kami, agihkanlah nikmat-nikmat Allah yang telah engkau perolehi di dalam syurga. Mereka meminta air daripada ahli syurga. Mereka meminta makanan daripada ahli syurga. Tetapi perkara itu tidak dibenarkan oleh Allah untuk memberi kepada ahli neraka akan nikmat itu. Sebab itu, tuan-tuan, pada malam ini saya ingin membawa diri saya khususnya dan juga sahabat-sahabat yang berada di dalam masjid ini tentang apa yang disebutkan oleh Allah, sebahagian golongan yang akan masuk di dalam syurga Allah, yaitu daripada ayat surah Al-Imran yang tuan-tuan faham dan tuan-tuan pernah baca ayat ini.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Apa kata Allah? Allah terangkan kepada kita tentang sifat ahli syurga. Tuan-tuan, saya ingin nyatakan di sini kasihnya Allah. Allah bagi tahu kita macam mana nak masuk syurga. Kasihnya Allah. Allah bagi tahu kita macam mana nak lepas dari neraka. Kalaulah tuan-tuan, ada satu hadiah yang ditawarkan kepada kita, lalu dibagi tahu cara macam mana nak dapat dan semua orang boleh dapat, maka tatkala itu semua orang akan mengikut cara yang apa yang telah dibagi tahu untuk mendapatkan habuan dan hadiah itu. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala, kasihnya Allah, Allah memberitahu kepada kita bagaimana cara untuk masuk syurga. Sebelum Allah bagi tahu kita bagaimana cara nak masuk syurga dan siapakah yang layak masuk syurga, Allah ceritakan kepada kita tentang apa yang ada dalam syurga. Dan Allah bagi tahu kita jangan masuk neraka. Dan Allah bagi tahu kita bagaimana akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha. Wa qila lahum zuqu 'azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang fasik, yang tidak mahu berhenti buat dosa, yang rasa dirinya tak berdosa. Ingat tuan-tuan, ada satu makhluk namanya iblis. Dia dah buat dosa, dia tak rasa dia berdosa. Dia dah buat salah, dia tak rasa dia salah. Maka inilah yang berbahaya jika kita berpegang seperti mana iblis telah berpegang pada dahulu kala. Apa yang terjadi kepada ahli neraka, Allah bagi tahu kita. Amman ladzina fasaku fama'wahumun nar. Allah akan lemparkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha. Dan ahli neraka ini, tuan-tuan, mereka berusaha untuk keluar daripada neraka Allah. Allah nyatakan dalam surah As-Sajdah pada ayat seterusnya, ahli neraka ini berusaha untuk memanjat tembok-tembok api neraka. Tetapi malangnya, malaikat yang menjaga neraka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak kembali mereka ke dalam neraka. Lalu malaikat berkata kepada ahli neraka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka Allah yang mana semasa kamu hidup, kalian hidup di dalam dunia yang Allah berikan puluhan tahun, kalian dustakan akan sengsara dan kesakitan azab neraka Allah, yang mana minumannya daripada peluh api neraka Allah, makanannya daripada zakum, yang apabila masuk ke dalam perut anak Adam maka hancurlah seluruh isi perut.
ahli neraka yang memakan. Tuan-tuan, kita tidak ada pilihan. Kita kena masuk syurga. Kita tak ada pilihan, kita kena masuk syurga. Tuan-tuan, mungkin kita rasa kita tak buat salah. Saya semayang Ustaz 5 waktu sehari semalam, betul. Tapi telah buang tak sombong dalam diri kita? Buang tak rasa besar diri? Rasa kita paling bagus? Tuan-tuan, iblis pernah rasa macam tu. Dia rasa dia paling bagus daripada Nabi Adam AS. Lalu dia berkata kepada Allah, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam AS. Tuan-tuan, apakah kita telah buang 10 sifat mazmumah yang wajib kita buang dalam diri kita? Kita belajar tasawuf, tuan-tuan. Lepas satu kitab khatam, satu kitab khatam. Tetapi berjaya tak kita untuk membuang dan mengikis sifat mazmumah yang ada dalam diri kita? Berjaya tak kita membuang segala sifat mazmumah yang bersarang di dalam hati-hati dan roh kita? Dan berjayakah kita menghiasi segala jiwa kita dengan sifat mahmudah? Maka tak ada jalan lain. Kita kena masuk syurga. Siapakah ahli syurga yang disebut oleh Allah? Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Kalau nak masuk syurga, tuan-tuan buat baik. Kalau nak masuk syurga, tuan-tuan buat taat, tinggalkan jahat. Saya salat, puasa, zakat, haji, tinggalkan bergaduh, sama-sama kita. Sebab Nabi tak suka kita bermasam muka dengan orang sekampung kita. Nabi tak suka kita putuskan silaturahim dengan adik-beradik kita. Nabi tak suka kita buang abang kakak kita kerana harta yang kita akan tinggalkan. Tuan-tuan, orang yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Kerana rahim itu daripada sifat Allah. Tuan-tuan, buanglah hasad dengki yang ada dalam diri kita dengan kejayaan orang lain, dengan dunia yang ada pada orang lain. Kerana hasad dan dengki itu akan menghapuskan seluruh amal saleh kita. Semayang kita, puasa 6 kita, sedekah kita dibakar oleh Allah dengan sebab hasad dan dengki. Tuan-tuan, walaupun beribu kali kita mendengar hadis tentang hasad dan dengki ini akan mengakibatkan seluruh amalan itu akan dibakar oleh Allah, tetapi kita tetap hasad dan dengki, maka benarlah apa yang akan berlaku kepada ahli neraka kelak seperti mana yang disebutkan oleh Allah, Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka Allah yang mana semasa di dalam dunia ini kamu dustakan. Kamu tidak percaya, kamu tidak ambil peduli, kamu tidak mengambil berat. Kamu terus hasad, kamu terus dengki dengan saudara se-Islam kamu, dengan adik-beradik kamu, dengan keluarga kamu. Hari ini adalah hari pembalasan, kata Allah. Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kamu dustakan tentang ayat Allah yang kita telah dengar semasa hidup. Sebab itu Allah hadiahkan syurga kepada hamba je yang sentiasa berbuat baik kepada Allah.
Kemudian Allah nyatakan, dan Allah sediakan syurga ini bagi orang yang bertakwa, kata Allah. Kita tanya diri kita, Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kita sebenarnya bukan orang yang ada pangkat besar. Orang yang paling mulia di kalangan kita bukan orang yang ada ilmu banyak. Orang yang paling mulia di kalangan kita bukan orang yang ada duit banyak, harta banyak. Allah ajar kita. Orang yang paling mulia, kata Allah, di kalangan kita, di kalangan kamu, kata Allah, inna akramakum indallah, pada sisi Allah, asqakum, siapa yang paling tinggi takutnya. Maka ulama tasawuf jelaskan sifat takut. Tuan-tuan, kalau kita buat maksiat, apa perasaan kita? Kita takut tak dengan janji Allah yang kita akan diazab oleh Allah? Kalau kita tidak berbuat kebaikan, yang mana orang yang berbuat kebaikan itu dijanji oleh Allah syurga baginya, takut tak kita, tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga? Apa kebaikan yang saya tak boleh buat, Ustaz? Tuan-tuan, umur kita dah 70 tahun. Berjaya tak kita bangun malam? Umur kita dah 70 tahun. Berjaya tak kita baca Quran hari-hari? Tuan-tuan, umur kita 70 tahun. Berjaya tak kita istiqamahkan salat ba'diyah dan ba'diyah? Kalau kita tak berjaya, kita gagal, tuan-tuan. Kalau kita tidak berjaya, kita gagal. Kalau kita gagal, tuan-tuan, bermakna kita akan gagal beroleh nikmat Allah besok di yaumul akhirah. Tuan-tuan, syurga mana yang Allah beri kepada orang yang masih mengumpat, yang umurnya 70 tahun? Syurga mana yang Allah sediakan pada insan yang telah berumur 60 tahun, 70 tahun, yang masih tidak berhenti membuka aib orang lain? Syurga manakah yang Allah sediakan kepada orang yang masih tidak berhenti memaki saudara Islamnya yang lain? Kalau kita nak masuk syurga, kalau kita nak duduk dalam jannah Allah, ikut apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Maka kita sentiasa takut kepada Allah. Kalau kita tak dapat buat baik, kalau kita tak mampu buat baik, tuan-tuan, Allah ni sebenarnya baik sangat pada kita. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kita duduk dalam masjid malam ni, daripada maghrib tadi sampai sekarang, Allah arahkan seluruh makhluknya minta ampun orang yang berada di dalam majlis ilmu. Ini hadis yang sahih, tuan-tuan. Allah arahkan seluruh makhluknya minta ampun untuk kita. Kenapa, tuan-tuan, Allah arahkan seluruh makhluknya minta ampun untuk kita? Sebab kita lupa minta ampun. Kita tak baca istighfar pun hari ini. 100 kali kita tak mampu, tuan-tuan, nak baca istighfar. Dosa kita bukan 100.
Zaman muda kita dulu, kita meninggalkan sujud kepada Allah, kita tinggal salat fardu, tuan-tuan. Tapi kita lupa apa yang dah kita buat. Iblis, tuan-tuan, sekali saja dia tinggal sujud kepada Adam AS di atas perintah Allah, lalu ia dihalau oleh Allah daripada syurga. Masa umur kita belas-belas dulu, berapa kali dah kita tinggal sujud pada Allah. Masa umur kita 20-an ke atas, berapa kali kita tinggal sujud kepada Allah. Kita masih senang hati, tuan-tuan. Kita tak pernah rasa takut pun, rasa susah hati pun dengan Allah. Ya Allah, umur aku 70 tahun. 40 tahun, 50 tahun, aku masih lagi buang umur aku pada jalan yang kau tidak nampak. Saya sebut di sini. Nabi pesan dekat kita. Kuliah, tuan-tuan, setiap kuliah saya akan ulang perkara ini. Nabi kata, siapa yang buka aib orang dan orang siapa yang mendengar aib orang, daripada hari itu seluruh amal salehnya dihilangkan oleh Allah. Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan, tanyalah diri tuan-tuan. Bilakah hari terakhir kita dengar keburukan orang? Bilakah hari terakhir kita bercakap pasal aib orang lain? Kalau minggu lepas, bermakna bermula daripada minggu lepas kita tidak ada amal saleh. Tuan-tuan, yang cakap ni Nabi Muhammad. Tuan-tuan, yang mana Nabi Muhammad ni tak pernah tipu orang. Kalau cakap Nabi kita tak percaya, kita tak percaya cakap siapa? Kalau cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak membenarkan dan kita tidak mengikutinya, kita akan duduk di mana besok di yaumul akhirah? Kita akan berada di golongan mana? Apakah kita akan berada di golongan ahlul jannah, ataupun kita akan berada di golongan ahlun nar? Semasa hidup kita, kita sentiasa mendabik dada kita dengan kebaikan yang sedikit yang kita buat. Semasa hidup kita, kita sentiasa bangga dengan kebaikan yang terlalu sedikit yang kita buat. Tetapi kita lupa tentang kejahatan-kejahatan kita yang pernah kita lakukan, tetapi tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, takutlah pada Allah. Orang yang sentiasa takut kepada Allah di dalam hidayah dan pimpinan Allah. Siapa lagi yang Allah sebut dan Allah nyatakan bahawa dia ahli syurga? Iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Tuan-tuan, Nabi sebut sakit mati ni, sebanyak mana kita sayang pada harta dunia ni, banyak itulah sakitnya mati. Sebab tu Allah cakap dengan kita macam ni. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan urusan dunia sehingga mereka tinggalkan akhirat. Sampailah besok dia bawa tubuhnya, dibawa ke dalam yang lahat. Tuan-tuan,
Hatim Al-Assam pernah ditanya oleh gurunya. Guru dia tanya kepada Hatim Al-Assam, wahai muridku, kau dah mengaji dengan aku 30 tahun. Kau dapat apa? Kata dia, aku dapat 8 faedah. Salah satunya dia kata, aku tengok manusia di sekelilingku ada yang mengasihi harta mereka, ada yang mengasihi kawan-kawan makhluk. Maka aku lihat harta yang mereka peluk, yang mereka sayang, ketika mereka masuk ke dalam liang lahat, harta ni tinggal. Aku tengok mereka yang berkasih mencintai kawan-kawannya, semasa tubuhnya masuk ke dalam liang lahat, kawan-kawan dia tinggal. Lalu aku memilih, kata Hatim Al-Assam, aku memilih amal saleh. Yang mana amal saleh ini, ketika tubuh aku masuk ke dalam liang lahat kelak, dia takkan tinggalkan aku. Ketika aku susah besok di alam barzakh, dia tidak akan tinggalkan aku. Tetapi hartaku akan tinggalkan aku ketika aku susah. Kawan-kawan yang sebantal, yang sama-sama satu kerja dengan kita, ketika kita masuk ke dalam liang lahat, dia akan tinggalkan kita. Tetapi amal saleh kita, dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita senang dan susah. Lalu kata Hatim Al-Assam, aku memilih untuk bercinta dengan amal saleh. Aku memilih untuk berkasih dengan amal saleh, kerana dia tidak akan sekali-kali pernah meninggalkan aku. Tuan-tuan, saya teringat tentang satu hadis Nabi yang mana besarnya rahmat Allah. Nabi kata, siapa yang selepas salat fardu Isya, dia semayang sunat Isya 4 rakaat, maka orang yang berjaya mengerjakan salat sunat ba'diyah Isya 4 rakaat, menyamai ia telah melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, malam ini saya seru semua orang di dalam masjid ini, berjaya tak kita untuk berdiri melakukan salat sunat ba'diyah Isya 4 rakaat? Berjaya atau tidak kita, maka ini menunjukkan kesungguhan kita untuk masuk syurga Allah. Tuan-tuan, orang yang berkehendakkan jannah Allah, dia tidak ada sifat malas untuk beribadat kepada Allah. Kalau sampai sekarang kita masih malas dan tunduk dengan kehendak hawa nafsu kita, maka kita tidak akan berjaya masuk jannah Allah. Sebab itu, apa yang disebut oleh Allah golongan yang dapat masuk syurga, mereka yang menginfakkan harta mereka itu waktu senang dan susah. Tuan-tuan, banyak mana kita telah bersedekah, banyak mana kita telah infakkan harta kita pada jalan Allah. Kita masih sayang dengan dunia kita? Tak. Kita masih lagi peluk harta kita. Peluklah sekuat-kuatnya, sampai satu saat pelukan kita itu akan longlai dan lemah. Peluklah sekuat-kuatnya harta itu, sampai satu masa harta yang kita peluk itu kita akan tinggalkan. Maka waris yang akan membahagi-bahagikan harta kita, jika harta yang kita tinggalkan itu tidak menjadi mudarat kepada ahli waris,
maka beruntunglah. Tetapi jika harta yang kita tinggalkan menjadi mudarat kepada ahli waris, dengan sebab harta kita mereka bergaduh dan memutuskan silaturahim di antara abang dan adik, di antara kakak dan abang, maka asbab harta yang kita tinggalkan ini menjadi mudarat kepada ahli waris kita, maka bersedialah kita. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang sifat ahlul jannah, yaitu orang yang menahan kemarahannya. Boleh tak buang marah, tuan-tuan? Sanggup tak kita buang marah? Boleh tak kita buang maki orang? Boleh tak kita hilangkan sifat marah yang Allah tak redha? Kita guna marah kita untuk agama. Tuan-tuan, Nabi ni dia tak pernah marah isteri dia. Nabi dia tak pernah marah anak dia. Nabi dia tak pernah marah kalau orang buat dia. Ada seorang badui tarik kain ridak Nabi sehingga berbekas leher Nabi. Sayyidina Umar nak tarik pedang, tuan-tuan, nak marah. Rasulullah kata, wahai Sayyidina Umar, jangan marah. Rasulullah tak marah pun badui ni. Tuan-tuan, bagaimana kita dengan isteri kita? Kita ikut tak Nabi Muhammad? Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Kita ikut tak Nabi Muhammad? Saya nak cerita macam ni. Rasulullah, walaupun Sayyidina Fatimah ini telah dewasa, tapi setiap kali Rasulullah balik daripada musafir, Rasulullah akan cium Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rasulullah akan peluk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Saya tanya ayah-ayah yang ada di hadapan saya, bilakah hari terakhir kita peluk anak perempuan kita? Bilakah hari terakhir kita peluk anak perempuan kita? Kita ego kan, tuan-tuan, sebab kita ayah. Ego ni bahasa Inggeris. Melayu nama dia sombong. Iblis ni dia keluar daripada syurga dengan sifat sombong yang ada pada dia. Tuan-tuan, Rasulullah peluk sahabat-sahabat. Sampai datang satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tuan-tuan, besok kalau kita mati, kawan-kawan kita ni tak akan ingat kita. Yang akan ingat kita sekurang-kurangnya anak-anak kita. Yang akan ziarah kubur kita sekurang-kurangnya anak-anak kita. Tetapi semasa hidup ini, jika kita biarkan dan kita tidak berikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak kita, besok kita mati, mereka akan tinggalkan kita di dalam liang lahat. Seperti mereka membuang suatu barang yang mereka sudah tidak gunakan lagi. Tuan-tuan, malam ini saya seru tuan-tuan. Mulai malam ini, tuan-tuan peluklah anak tuan-tuan dengan penuh kasih sayang. Orang tanya saya, Ustaz cakap, Ustaz buat ke?
Saya ada 5 orang menantu tuan-tuan dan 5 orang anak, mempunyai 15 orang cucu. Saya peluk semua anak menantu saya, sama ada laki-laki atau perempuan. Saya cium anak menantu saya, sama ada laki-laki atau perempuan. Saya akan katakan kepada mereka, ayah sayang kamu. Kenapa saya berbuat demikian? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Ketika saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra menangis teresak-esak kerana ia sedar bahawa ayah yang paling dia sayang akan tinggalkan dia. Ketika saat sakaratul maut, Rasulullah melihat putri yang paling dia sayang tuan-tuan menangis, menjatuhkan air matanya. Seorang ayah, dia tidak akan tergamak melihat anaknya jatuh air mata di hadapannya. Inilah sifat seorang ayah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ya bint. Lalu Rasulullah membisikkan kepada telinga Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, selepas kewafatanku, maka engkau akan mengikutiku tidak lama lagi. Setelah Rasulullah membisikkan kepada telinga anaknya Fatimah Az-Zahra, Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, kau jangan nangis lagi, kau jangan bersedih lagi. Setelah kematianku, kata Rasulullah, engkau akan ikut aku tidak lama lagi. Ketika Fatimah Az-Zahra mendengar akan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah tersenyum tuan-tuan. Dan Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, wahai Ali, saat tubuh dan jasad putriku dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, maka akulah orang yang pertama yang akan menyambut tubuh putriku saat kewafatan Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menurunkan akan tubuh dan jasad isteri yang dia cintai. Selepas itu tuan-tuan, Sayyidina Ali naik daripada liang lahat. Sayyidina Ali menangis teresak-esak. Lalu ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, kenapakah engkau menangis setelah engkau menurunkan akan tubuh ibu kami? Maka kata Sayyidina Ali, benarlah apa kata datukmu. Saat aku menurunkan akan jasad ibumu, aku melihat akan datukmu sedang menyambut jasad tubuh ibumu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka justru itulah aku merasa akan terlalu sedih, kerana aku amat merindui akan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, tuan-tuan tak rindu ke dengan Nabi? Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, tuan-tuan tak rindu ke dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak rindu ke dengan orang yang akan tolong kita besok di akhirat? Tuan-tuan tak teringin ke nak jumpa orang yang akan bantu kita besok di padang mahsyar? Lalu jika tuan-tuan kata tuan-tuan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena bertanya, sejauh mana aku nak ikut cakap Nabi? Dan Nabi takkan jumpa orang yang tak mau ikut cakap dia.
Dan Nabi tak akan mau melihat akan umatnya yang mengingkari akan perkataannya. Kalau kita rindu nak jumpa Nabi, tuan-tuan, kalau kita rindu nak tengok wajah Nabi, maka kita ikutlah cakap Nabi, supaya kita dapat jadi ahli syurga. Sebab ahli syurga saja yang boleh tengok Nabi. Ahli syurga saja yang boleh menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli neraka tak dapat, tuan-tuan. Kalau nak tengok wajah Nabi, Nabi kita. Tuan-tuan, masa kita pergi Madinah, kita lalu depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tengok kubah hijau. Kita mula rasa, ya Rasulullah, kami rindu dengan kau. Pernah tak kita cakap dalam hati kita, ya Rasulullah, rupa engkau macam mana ya? Wajah engkau macam mana ya? Cantik engkau yang digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu macam mana cantiknya? Kami tak pernah tengok, ya Allah. Boleh tak bagi kami tengok walaupun sekali je? Pernah tak dalam hidup kita, kita minta macam tu? Ya Allah, boleh tak bagi kami tengok wajah Nabi kami dalam hidup ni sekalilah? Sekali pun tak apalah, ya Allah. Kerana Nabi janjikan kepada kita, siapa yang melihat akan aku semasa hidupnya atau selepas matiku, semasa hidupku atau selepas wafatku, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajib syafaatku di yaumil mahsyar. Malam ni saya ajak tuan-tuan, tanamkan dalam hati kita, minta dengan Allah supaya kita dapat tengok wajah Rasulullah. Kenapa saya cakap macam ni, tuan-tuan? Dunia ni dah uzur. Alam ni dah berada di penghujung ni. Dan umur kita pun telah uzur, tuan-tuan. Umur kita pun telah tua. Mati bila-bila saja menunggu kita. Dunia ni kita dah nak tinggalkan. Rumah yang besar yang kita ada, kita nak tinggalkan. Kereta, isteri, anak-anak, perniagaan kita akan tinggalkan. Kita akan pergi pada satu alam yang baru. Alam sana tak ada kereta kalau kita tak buat kenderaan daripada sini. Alam sana tak ada rumah kalau kita tak siapkan rumah daripada sini. Alam sana tak ada kebun kalau kita tak siap kebun daripada sini. Alam sana tak ada isteri kalau kita tak siapkan isteri daripada sini. Tuan-tuan, kalau mahukan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka buatlah amal saleh. Pada akhir kuliah saya, tuan-tuan, pada malam ni, walaupun ayat ini masih panjang, tetapi saya berhenti setakat ini saja, tuan-tuan. Di antara sifat ahli syurga, kata Allah, iaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Malam ini saya ajak tuan-tuan, kalau ada orang buat salah dengan kita, malam ni kita maafkan semua orang. Boleh ya tuan-tuan? Sebab kita nak masuk syurga. Tuan-tuan, memaafkan orang lain ini sakit. Memaafkan orang lain ini susah. Memaafkan kesalahan orang lain pada kita berat. Tapi Allah sediakan kita syurga. Kalau kita nak masuk syurga, malam ni saya ajak diri saya dan tuan-tuan, maafkanlah orang yang telah maki kita dahulu.
Maafkanlah orang yang telah menzalimi kita dahulu. Maafkanlah orang yang telah mengkhianati kita dahulu. Maafkanlah orang yang telah mengaibkan kita dahulu. Kita akan bertanya, kenapa aku perlu maafkan dia? Maka jawapannya dalam surah Al-Imran, kita jawab, walaupun berat, pahit, sakitnya untuk aku maafkan dia, tetapi demi syurga Allah aku akan lakukan. Demi jannah Allah aku akan buat. Demi syurga Allah aku akan laksanakan. Kerana aku tidak mahu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malam ni saya seru semua orang, kita pernah lalui perkara ni. Semua orang, saya dan tuan-tuan pernah lalui perkara ni. Orang pernah buat salah dengan kita dan kita pernah buat salah dengan orang. Percayalah, kalau malam ini kita maafkan seluruh kesalahan orang yang pernah buat salah dengan kita, dan orang yang kita pernah buat salah, pasti mereka akan memaafkan kita juga tanpa kita minta. Saya rasa cukup setakat ini, tuan-tuan, pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf atas keuzuran saya. Jadi tingkat awalnya tadi, tuan-tuan, saya bercakap dengan saudara Din. Saya kata boleh tak tangguhkan untuk program malam ni. Sebab saya kena buasi, tuan-tuan. Buasi dia bengkak pada seluruh tempat buang air besar. Di keadaannya nak duduk tak berapa selesa. Jadi saya pun hari ni saya makan ubat tahan sakit kira melebihi tahap lah untuk saya sampai ke masjid, tuan-tuan. Sampai itu agak macam saya tahan sikit, saya vibrate sikit. Dia macam Parkinson sikit sebab lebih makan ubat. Jadi tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Kita tahu saya ambil satu ilmu yang Allah bagi pada saya. Sakit yang Allah bagi pada kita ni bukan saja sakit-sakit saja. Satu, sebab dosa kita dulu. Dosa kita yang Allah kifarahkan dengan sebab sakit. Saya nak beritahu, Allah sayang dekat kita. Allah sayang dekat kita. Allah jadikan orang mukmin ini ketika saat kematiannya Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir sebelum dia mati, Allah akan berikan semua nikmat dalam dunia supaya dia rasa. Kalau tatkala dia nak mati, dia nakkan minum air, Allah akan kabulkan hajat untuk ia minum air sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir. Kerana orang kafir ini besok di akhirat dia tidak akan menerima satu nikmat pun daripada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai sini aja. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang terlalu lemah. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang terlalu banyak salah. Malam ini, Ya Allah, kami menceritakan tentang syurga-Mu. Di samping itu, Ya Arhamar Rahimin, setelah kami mendengar akan orang yang dapat masuk syurga itu, Ya Allah, kami teringin untuk masuk salah satu daripada golongan itu untuk masuk syurga Engkau. Berilah kami kekuatan untuk kami menjadi salah seorang daripada ahli jannah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Kami mohon kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah, agar kami dapat masuk syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, sebelum sampainya ajal kami, kurniakan atas kami untuk kami melihat wajah kekasih kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekali dalam seumur hidup kami, ya Allah, agar besok di padang mahsyar kami kenal Nabi kami sewaktu kami mencari akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon pertolongan. Ya Allah, terimalah akan doa kami ini walaupun dosa kami banyak. Terimalah doa kami ini, ya Allah, walaupun salah kami banyak. Walaupun dengan kesilapan dan kesalahan kami ini, ya Allah, Engkau akan berpaling daripada kami. Tetapi pada malam ini kami benar-benar berharap akan rahmat-Mu, agar Engkau memandang seluruh wajah-wajah hamba-Mu yang berada di dalam rumah-Mu pada malam ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, istajib du'a'ana wa taqabbal du'a'ana, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.